Kita masuk RM1 setiap hari Jumaat pun kita bangga dah. Nak bangga apa tuan-tuan? Dia sedekah berhabis. Itulah jihad, itulah hijrah. Selepas itu Allah gantikan Abu Bakar lagi banyak daripada seluruh harta yang dikorbankan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil satu benda tentang manusia yang hebat ni tuan-tuan, yang namanya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Dia ronda malam-malam, dia bukan tidur. Malam-malam ronda, tengok anak kampung, tengok anak negeri. Jalan-jalan, tengok mana orang susah, tengok mana orang yang sakit, tengok mana orang musafir. Itulah Umar Al-Khattab. Rumah biasa, siang-siang duduk bawah pokok kurma. Lepas sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur, duduk bawah pokok kurma tidur. Sekali buat kerja. Sekali lagi malam-malam lepas sembahyang isyak, pergi cari orang susah, bantu orang susah. Bukan orang susah cari dia, dia cari orang. Dia khalifah. Dia tak mau orang soal dia di hari kiamat. Kalaulah pemimpin kita sekarang perangai macam Umar, subhanallah, hijrah macam Umar. Dia tak duduk di kelab-kelab eksklusif, dia tak duduk di padang golf, dia tak duduk di tempat-tempat yang eksklusif mahal-mahal. Kalau pemimpin turun ke padang tuan-tuan, bubuhlah calon mana pun, kalah calon tu memang menang dia. Yang inilah yang kita nak lahirkan, pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat, yang hijrahnya macam hijrah Rasul, yang kesannya macam kesan para sahabat-sahabat yang berhijrah. Bila mereka berhijrah dengan Nabi, bila mereka ikut perjuangan Nabi, terkesan perangai mereka tu tak ada sombong-sombong, walaupun mereka bukan dari Ipoh. Sebab kita faham orang Ipoh aja talak sombong. Ipoh Mali ya, talak sombong punya. Walaupun dia bukan orang Ipoh, dia tetap tak sombong. Inilah kesan hijrah. Setengah kita ni pemimpin, sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kursi. Masjid sana, masjid sini, surau sini, semua ayat kursi dia baca. Lah dapat kerusi tak ada lah. Yang ni kita tak mau. Kena masuk. Sebab tu saya seronok rakyat didahulukan. Saya suka. Apa-apa benda pun rakyat didahulukan. Inilah pegangan hijrah. Utamakan. Sayyidina Umar, dia berjalan-jalan tengah malam, dia tengok satu kemah di luar kota Madinah. Satu laki-laki duk menung ni, duk garu kepala, tak tahu nak buat apa. Libang libu, cakap orang Parit, cakap orang Kelumpang ni saya tak tahu lah. Cakap orang Botek, libang libu. Bahasa libang libu ni maknanya resah, gelisah. Amat Jais, gelisah tu Amat Jais. Nama dia libang libu. Bangun salah, duduk salah, diri salah, duduk salah, tidur salah, hidup garu kepala yang tak gatal. Rupa-rupanya Sayyidina Umar duk perhati laki-laki ni. Apa orang tua ni? Sayyidina Umar pergi dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku tengok kamu ni udah macam kucing nak beranak ni apa? Serba salah aku tengok kamu ni, kenapa? Allah Tuhan, saya ni pun tak tahu. Saya ni baru sampai. Saya nak jumpa dengan Umar Al-Khattab. Saya baru sampai, dah sampai malam pula. Di mana rumah dia saya pun tak tahu. Masalah saya sekarang ni, isteri saya dalam kemah tu nak beranak. Ambulans tak ada. Nak minta kenalan, tak ada kenalan. Nak minta bantuan, tak ada orang nak bagi bantuan. Tu yang saya susah hati. Panggil orang sana, tak tahu nak panggil siapa ni. Saya tak tahu nak panggil siapa ni. Isteri kamu nak bersalin, kata Umar. Ya, nak bersalin. Tunggu sekejap, aku panggil isteri aku. Sayyidina Umar balik ke rumah, panggil isteri dia, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni cucu Rasulullah, kahwin dengan Umar. Umar pak mertua Nabi. Sebab Hafsah anak Umar kahwin dengan Nabi, bapa mertua. Bila Nabi wafat, Sayyidina Umar pula kahwin dengan cucu Nabi, anak Sayyidina Ali, namanya Ummu Kalsum. Dulu jadi pak mertua, sekarang jadi cucu menantu, kan menantu cucu.
Tu dia. Saya dah buat ada CD dulu. Keluarga 69. Pening kepala tuan-tuan. 69. Pening. Saidina Umar dulu bapa mertua Nabi. Masa tu Nabi masih hidup. Kahwin dengan anak dia namanya Hafsah. Kemudian Rasulullah mati, wafat. Bila Rasulullah mati, Saidina Umar pergi meminang pula cucu Rasulullah namanya Ummu Kalsum, anak Saidina Ali dengan Siti Fatimah. Dulu jadi pak mertua, sekarang jadi, tapi Nabi wafat dah lah, sekarang jadi menantu cucu menantu. Pening kena panggil lagi ceramah, lagi sekali kena buat. Ummu Kalsum dia kata, wahai isteriku, ya abang, bawakan semua barang-barang, ada orang nak beranak. Isteri dia ambil cerek, ambil kain, pikul pergi. Jangan susah hati wahai saudaraku, isteri saya datang akan membidankan isteri kamu. Dari mana datang pun tak tahu, tah siapa nak beranak pun tak tahu, tapi kerana nak tolong orang, Saidina Umar jerang air, masakkan air. Isteri dia kata, abang, bawalah air ke dalam. Akhirnya beranak tuan-tuan. Yang Saidina Umar sediakan makanan untuk suami kawan tadi ni, yang nak bersalin tu. Tengah duk masak roti ni, isteri Saidina Umar kata apa? Ya Amiral Mukminin, gembiralah kamu, gembiralah saudara kamu, isterinya melahirkan anak laki-laki. Baru laki-laki tadi perasan, sebelah dia ini ialah Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab isteri Umar kata, ya Amiral Mukminin, itu gelaran dia. Macam kita sekarang lah, wahai menteri. Gelaran dulu apa? Amiral Mukminin. Hamba Allah yang tengah duduk makan roti ni tak ditelan. Inikah Umar? Allah. Kata Umar, udahlah, udah dia makan. Memang dia nak jumpa Umar, nak minta tolong, bantuan, isteri nak bersalin. Rupa-rupanya Umar datang, dan Umar tak mengaku pun dia Umar Al-Khattab, dia Amiral Mukminin. Dia tolong dulu sampailah isteri dia terlepas cakap, ya Amiral Mukminin, gembiralah kamu.